Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap Dan Maui. Okey, Assalamualaikum Dah warahmatullahi boleh. Okay, dah boleh. Dah boleh kan? Aku nak cakap. Aku sengaja kat in. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Nab Manap. Saya Mim Alif W.I. Maui. In the Manap and Maui Show in Spotify, Apple Podcast, YouTube Live dan juga FB Live. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda. It's back. www.nakkawin.com. Nak mandam? Kalau ada dia perincian dia, mana kau cuba cakap perincian dia apa tu nakkawin.com yang terbaru, the latest version. The latest version of nakkawin.com is like macam e-commerce portal lah. Jadi kalau korang nak cari services, produk-produk yang kena-mengena dengan pre atau post wedding korang boleh cari di www.nakkawin.com. Nak mak andam, nak kompang, nak kena kompang, nak spa, semua ada di dalam portal, one stop portal www.nakkawin.com. And also nakkawin.com ni dorang ada accept listings, subscription. Jadi kalau korang ada business related to wedding ke and anything that's got to do with our masyarakat Melayu Islam, boleh saja approach them. Okay, nanti we will get the further details nanti. Tapi sekarang ni ada promotion for every sign up, for every new sign up, they are giving away 3 free months of subscription. Wow, 3 bulan dan new sign up. Yes. Okay. Alright. Mana kau jauh nyari mana? Kau sedap duduk. Berbual kuat sikit, aku tak dengar. Tak dengar? Tak dengar sangat lah. Apa yang kau cakap aku tak berapa dengar. Oh, sebab aku pakai headphone. Yes. Tak dengar? Sekarang okey lah. Okay. So you need to speak up a bit louder. Sorry ya. Okay. This is actually our second take. Tadi we run into some technical gangguan and difficulty. Jangan fikir apa-apa lah. It is as bad as how you want it to be. Seramnya. Jadi kita run into some First time. Tak payah tadi gitu. Aku tahu first time. Actually okay, wait. Kita punya mixer tadi problem sebab SD card tak boleh read. Kita bawa 3 SD card, 3 tak boleh read. So we ended up try to resolve the issue by recording manually terus masuk laptop. Nombor 1. Nombor 2 tadi kita dah record for about 15 minutes. Dah go live for about 15 minutes. Tiba-tiba laptop blank. True blank. Tak pernah umur lah laptop ni buat hal. Jadi apa benda yang kilas tadi tak tahulah. Janganlah fikir macam gitu. Mungkin laptop ni dah tiba masanya nak beli baru ke tiba apa. masanya Jadi kalau orang ada tengok bonus. Siapa tahu nak sponsor ke apa, beli laptop baru ke. Mana tahu nakkawin.com nak sponsor ke. Tak cukup-cukup. MacBook and everything, siapalah tahu kan. Mungkin ada hikmah di sebalik musibah ini kan. Kau sihat, Manap? Alhamdulillah. Hari ni hari yang cukup bersejarah. Kenapa? Setelah bersekian lama 4 tahun dah bersama logistik company aku kan. Hari ni adalah hari last day aku lah. Kau dah berhenti kerja? Kenapa? Dah berhenti kerja. So sekarang dah relax kuih lah. Dia nak relax kuih. Okay, dia nak. Pasal apa? There's a few insiden yang telah terjadi lah. Satunya maybe korang yang mana friends kat luar sana di Facebook aku, korang tahu yang aku kena suspended. Kau punya lesen kena gantung Kena gantung. Ya, ni second time bro. Dah second time. Kau So memang first racer time dulu tengah kerja dah kena red light 2 kali. Kena red light. Then after that kena pakai handphone. Pandai. So complete 24. Then this year aku kena lagi red light, which aku pun tak tahu mana aku kena. So kena gantung for the second time, and it's going to be actually
6 months. Tapi kalau kau go through that dips training, Yes. they call it dips training lah. Diorang potong 3 bulan lah. Aku dah cakap, Manap, lampu merah tak boleh. Kau Langgar je. lampu merah kau tak nak langgar juga. Kan salah di sisi Undang-undang. Kau ni lampu So merah kau yeah, berlagu juga. ini bukan once bitten twice shy lah. Ni dah twice bitten. Kau memang suka kena gigit lah. Jadi apart from that, semua okay? Semua Alhamdulillah. Yes. Anak aku perempuan Kena COVID? baru kena COVID positif last Masya Monday. Allah. So yalah. Tapi okay kau okay Okey lah, nasib baik tak ada QO sekarang. So kita semua yang lain-lain yang sewaktu dengannya tak dapat keluar lah kalau negatif. Okay, tapi kau dah check ERT Correct. semua okay, positif Alhamdulillah. everything lah. So far so good. Okay. Okay, doakanlah semua Amin, semoga amin. dipermudahkan. Amin, Kita amin, harapkan amin. semua yang mendengar kita di Spotify, di podcast kita ataupun yang sedang menonton kita di Facebook dan juga di YouTube. Kita doakan Manap Mawi dan juga Brother Is kita doakan korang semua Amin, amin. sihat-sihat. Amin, amin, amin. Okay? Jaga kesihatan, amalkan jarak keselamatan, jangan lupa pakai face mask. Dah macam wedding Okay. So, pasal tamu kita malam ni, Yes. kau cuba cerita sikit. Okay, Siapa backstory. tahu? Backstory sikit. Bagaimana aku dapat jumpa ni Mamat ni kan. Aha. Biasalah tengok kat YouTube. Ah. Sorry, TikTok. Kau kaki TikTok juga. Kenapa dia ada TikTok? Gini. Semenjak free ni kan, selalu tengok YouTube TikTok. Okay. So, selalu kita come across a lot of content yang mana ada paranormal activity, exploring, menerokai tempat-tempat, tak kisah tempat apa pun. So, I come across this Brother Is ni, he do this like 10-minute challenge tau. So, dia pergi explore ni bukan tempat yang calang-calang bro. Okay. And the best of it dia ni gila babi, buat seorang. He doesn't go in a group, he doesn't go in pairs, but he go to that location seorang saja. And he will stay there for 1 minute. And what's so special about it tak semua orang dapat Berani. ada that keberanian untuk to do this tau. Kira that's why tempat-tempat yang angker-angker lah. So that's why bila aku dalam jumpa je kat TikTok tu, aku cakap, Yan, why not kita panggil je, Betul. and sikit sebanyak kita promote je sikit juga. Betul. And obviously kita pun nak memperluaskan kan kita punya content, Yes. to know about this other side of kita punya Community isu-isu lah. Isu-isu whatever yang community kita ceburi sekarang lah. Okay, jadi without further ado, tanpa berlingar-lingar lagi, kita nak jemput lah. Kita nak memperkenalkan tamu kita malam ni. Apa khabar Is? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Manap Mawi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata mana-mana lah. Yang Manap yang ini. Oh, ya, betul, yang betul. Mawi yang ini. Dah briefing dari bedok tadi sampai Dah Is kita briefing. dah briefing dia cukup. Betul. Jadi sebelum tu terima kasih kerana invite kita. Tak payah formal sangat. Kau terlalu formal lah. Macam baca warta berita pula. Relax. Berita Okey jam lah. 12. Okey, terima kasih sebab mengundang. Okay. Sama-sama buat susah je. Terima kasih. Tambah lagi. Ya, no problem. Okay. Okey, jadi apa yang korang nak tahu? Senang. Okay. Direct. Tadi Manap cakap pasal this 10-minute challenge lah. Tapi sebelum tu kita nak mengenali siapa sebenarnya Brother Is. Brother Is. Boleh tak kongsi berapa umur dalam lingkungan umur? Kau tak Yes. nak kasih exact age, kasihlah lingkungan umur ke. Pertengahan 20 tahun. Kau tengok. Muda. Aku mati-mati tadi ingatkan dia dah 30 plus tau. Tadi dalam kereta bila dia bilang kita umur dia exact umur 20-an, terperanjat. Dia dah sama baya dengan sama baya dengan anak aku. Correct. Tak jauh pun. Tak jauh lah. Dah beli anak kau. Rasa kau pernah bila dia cakap tadi umur je, Aha. aku rasa macam tuanya aku. Tapi tak boleh jadi anak aku. Asal Janggut dia lebih panjang daripada janggut aku. ya. Aduh. tak nampak umur je. Dia nampak ada kelihatan matang sekali. Sawa matang. Sawa matang. Okey, dah berumah tangga. Matang tak apa. Sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Alhamdulillah. Tadi kita tanya dah ada anak ke atau dah beristeri ke? Kata isteri dah satu. Dah. So aku tanyalah, isteri dah satu ke atau baru satu? Is depan kamera mengaku cepat. Satu Je lah. Baru satu lah. Satu Ada- pasangan ada- tak cukup. Tapi satu je. Satu lah, satu. Alhamdulillah. Ni live tak? Tak Pada apa, jawab jangan nanti risau satu. Okay, Okey, Is, okey. kita nak tanya kau satu soalan ni. Okey. Kau punya konten ni, Hmm. dari mana kau dapat idea ni ataupun
ilham kau datangnya daripada mana untuk dah buat this content, this 10-minute challenge, pergi tempat-tempat yang kata orang tu senang cakap, to be honest, menyeramkan. Tempat-tempat mengakal lah. Seram Tempat-tempat seram bro. Untuk orang seram orang Bagi- normal macam aku bagi seram. kita lah. In a way, Oh. memang seram. Tempat apa yang seram untuk korang? Oh, Okay, cerita lah sikit tempat-tempat apa kau dah pergi. Tempat-tempat macam mana kau Okay. pergi tu. Memang okay, let's go back to first, macam mana kau dapat this idea kau ni untuk start this vlog kau. Okay lah, mulanya dia mula daripada motovlog. Masa tu Ah. baru dapat lesen. Okay. Habis cuba masuk YouTube. Kita kongsilah pengalaman kita kan, pergi sana, pergi sini. Lepas tu bila dah pergi sana, pergi sini tu, kita kan orang Asia. Bila orang Asia, kita paling suka sekali pergi tempat hantu lah. Tempat berhantu lah. Hmm. Dari situ lah. So dari situlah kau mengakal lah masuk tempat-tempat dari gini situ. seorang. Tapi kau seorang lah. Kau dah start this with anybody else dah. This idea was solely for 10 minute yourself challenge lah. untuk seorang. Mulanya ada sebelum nak buat 10 minute challenge ni, aku ada cakap dengan member-member lain. Okay, jom kita explore 4-5 orang. Tapi semua paitau. Oh. Semua tak berani. Dia Melayu Dia dengan lain Paitao. tau. Dia kalau macam ni dia kalau takut, kita cakap kita takut. Dia Aha. jangan cakap okay boleh, last tak boleh. Tu jangan. Okay. Aku sama lah macam kita. Aku tak takut. Cuma kadang-kadang malu je. Segan lah. Segan. Aku mengaku aku takut. Kenapa kita buat recording malam ni dekat luar? Sebab dia bersangkut paut dengan the issue yang guest kita nak share nantilah. Yep. First of all, aku nak cakap, initially kita plan nak buat benda ni kat studio macam biasa. Betul. Tapi semalam, the night before recording, kita tengok dia punya YouTube channel and everything. And it was suggested by family lah. Family cakap, isn't it better kalau kita dapatkan capture the suasana, the environment, Suasana the di hari raya. ambience kan. So they suggested that kita buat recording kat luar, and hence we are here now dekat Correct. ujung East Coast, dekat Fort Road. Actually kita dah banyak tempat kita dah suggest dengan between ourselves lah. Is ah. Dengan Ease juga. Then tempat semua Oh. seram. To be honest, kurang ajar juga ada. Salah sebuah daripada tempat yang kau suggest tadi semalam apa Is? Dekat atas Suicide Tower. Atas Suicide Tower. Tapi malam ni Friday night, aku takut ramai sangat orang. Okay, tu satu. Alasan aku lah. Okay, lagi? Selain daripada Suicide Tower, kau Dia suggest pergi mana? kat Hujun Hendon Road tu lah. Itu power. Hujun London Road. Tak nak lah, jauh sangat lah, cari nanti buang-buang minyak aku. Tu aku punya alasan jugalah. Tapi jangan lupa, korang pun ada invite aku nak pergi Bukit Candu kan. Actually aku suggested to go Bukit Candu, tapi Bukit Candu tu jauh sangat lah, dekat sebelah selatan, utara Singapore, southern Selatan Singapore. South. Itu masa Lieutenant Anan tu, dia pejuang Melayu. Correct. Wow. Jadi kita suggest kat sini Fort Road ni tempatnya dia just okay je, tak terlalu sunyi sebab ramai orang ni. Kalau kat belakang nanti kita dapat tengok orang jogging, orang brisk walking. Friday night lagi ramai orang. Cuma kalau dapat tu kat belakang tu the focus on, kira macam daripada tak ada kan, dia fokus kat hutan. Nampak sikit lah tema-temanya. Tema-tema kan. Jadi macam itulah. So talking about Macam gini je dah macam gitu macam gini dah macam gitu kalau faham. Macam gini je dah macam gitu, dah ada gangguan. Actually kita dah discuss ni dalam bila kita WhatsApp tu kan. Bila Is ada tanya korang nak pergi tempat-tempat macam ni, aku assume korang Dia punya macam cekik nak darah. react Dia tanya kita, okay, kita nak pergi tempat-tempat yang macam gini, korang tahu tak apa nak buat if something is to happen? Kita manalah tahu. Contohnya macam gini. What will happen? Kalau Jadi korang first hand rasa experience ni bila So- pergi tempat-tempat puaka macam ni. So bila kau tanya tu soalan kat aku straight away dah cakap tak tahu. Jujur. Tak ada lepas hang tu, lagi. dia punya reply is, alamak, problem kalau gini. Aku dah fikiran apa tempat mana dia nak bawa kita malam ni sampai ada problem apa-apa. Lepas tu dia kata, tak adalah, aku joking aja. Dia nak ajak gurau pula. Ada gurau pula malam-malam begini Tapi aku punya jawapan apa is, kalau apa-apa jadi, kalau kena lari, aku tahu yang aku boleh lari lebih laju daripada Manap. Manap. Jadi itu bagi aku, that is my safe haven lah. Kira dah selamat Kira bagi insurans aku. lah. Insurans aku lah kira. Okey Manap Aku lari kat Is je. Siapa? Okey, jadi kau mulanya kau buat video vlog. Nak menceritakan tentang kau punya kegairahan baru pas listen to be lah. Okey. Tapi sebagai orang Asia selalu dengan horror mesti sangkut pautnya. betul. Mesti kena-mengena. Kalau tak pasal kita, mesti ada dengan nenek moyang ke, mesti ada cerita pasal tempat-tempat atau perkara yang seram. Mesti perkara because orang-orang, especially orang-orang Asia ni dia tak lari ataupun memang
sukalah dengan perkara-perkara Sinonim. mistik. Mistik. Mistik macam misteri. Ataupun paranormal. Paranormal. Bukan paranawi Bukan. Paranawi lain. Okay, sebelum korang continue, tadi jujur masa first korang kita baru start kan, aku pun rasa tak sedap sebenarnya. Tapi sekali jadinya benda macam itu, jadi confirm apa yang aku rasa tu. Okay, itu kau punya pendirian pendapat kau Pendapat aku Bagi je. aku, Tak lah, no, itu tak semestinya jin yang kacau. betul. Tapi kadang-kadang firasat kita macam macam tak sedap hati. Yelah, correct. Itu saja. Tak semestinya setiap kali firasat hati tak sedap itu hantu. No. Betul. it's not like that. So mungkin bagi aku tak nak fikir apa-apa. Aku Ujian je, anggap je, orangnya is quite practical. Jadi aku anggap this is just a normal technical. Kira kau orang-orang saintifik lagi. Bukan saintifik lah. Scientific tak percaya benda-benda jin tau. Tak bukan saintifik. Dia kau dengar cakap dia, aku takkan saintifik pun. Aku cuma berfikiran mungkin lebih positif sebab aku tak nak let Husnuzon, benda-benda gini macam mempengaruhi. Husnuzon betul bro, tapi berhati-hati tu pun perlu. Betul harus berhati-hati. betul. Berhati-hati Betul. di jalan raya lah. Hati-hati dengan Okay. technical issue. Is, kembali kepada vlog kau tu. Bila kau di Paitao, members kau decided to go through alone. Okay, masa aku kena Paitao tu bukan sekali. Yang buat aku geram aku pergi seorang tu sebab dah 5, 6, 10 kali. Itu dia. Tak mau sebut nama lah. Takkan sebut nama lah. Okay, bila kau pergi seorang tu, mana datang idenya untuk kau buat this content kau, this 10-minute challenge tu? Bila tahapnya tu? Okay. Pertama sekali sebelum aku mula cakap pasal benda-benda gini, kita bersyukur pada Allah SWT dulu kerana bagi kita kesihatan semua. Amin. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, kenapa aku mula dan dapat idea untuk buat 10-minute challenge ni? Sebab aku dibesarkan dalam komuniti masyarakat Melayu. Yang bila kita nak pergi hutan dulu, masa aku kecil-kecil, orang cakap, oi, jangan lupa cakap, cucu, atuk, nenek, cucu, tompang lalu. Betul. Bila aku tengah kecil-kecil, aku terfikir juga, kenapa nak kena minta nenek dengan atuk? Nenek aku kat Amokyo dulu. Sejak bila nenek aku tinggal hutan? Jadi kita dibesarkan dengan masyarakat Melayu yang pemikiran dia macam gitu. Di mana kita tak perlu pun minta atuk nenek ni semua. Kita perlu minta berdoa kepada Allah SWT dan Allah SWT seorang. Itu saja. Dari situ, itu yang dapat idea. Okay, sekarang ni makcik-pakcik cakap, okay, jangan pergi tempat Bukit Brown contoh. Aku pergi. Ui. Okay. Aku tak ada nonsense. Okay, kau go je lah. Go je. Lepas tu bila sekarang makcik-pakcik cakap, bila kau pergi sana nanti kau kena kacau. Balik nanti dia ikut. Bila aku pergi sana, aku letak kepercayaan aku kepada Allah SWT. Sebab Allah cakap dalam Quran di dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 160. Kalau Allah tolong kamu, tak ada siapa yang boleh menghalang kamu. Tapi kalau Allah menghalang kamu, siapa yang boleh tolong kamu? Maka letaklah orang Muslim ini kena letak kepercayaan kepada Allah. Jadi aku letakkan kepercayaan aku kepada Allah. Dan bila aku pergi sana, tak ada benda jadi. Bila aku balik, tak ada benda jadi. Jadi apa yang makcik-pakcik ni cakap dengan apa yang Allah SWT cakap, kita kena dengar apa yang Allah cakap. Betul. Wow, that's good. Kebanyakan orang kita mungkin terpengaruh dengan old folks tale lah ataupun all the story yang cakap tempat ni jangan gini, nanti balik kena ikut, kena kacau and everything. Jadi kalau kita that itself dah terpengaruh dengan tu, kita dah doubt kebesaran Allah. Betul. Tapi pada hakikatnya macam tadi Is cakap sebenarnya tiada apa yang dapat berlaku tanpa izin Allah lah. Betul lah. So that's what that explains kenapa kau, aku tengok video-video kau nampak berani sampai tahap if I can use the word mencabar all those jin. Memang benda ni lemah. Sebab kenapa aku cakap dia lemah? Allah sebut dalam Quran dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 99 dengan 100, Allah cakap, syaitan ni hanya ada kuasa kepada orang, syaitan ini tidak ada kuasa kepada orang-orang yang beriman dan letak kepercayaan kepada Allah. Okay. Itu ayat 99. Ayat 100 kata syaitan ini hanya ada kuasa kepada orang yang menyembah mereka dan mengikut atau menyembah selain daripada Allah. Jadi yang 99 kata, diorang ni, syaitan ni tak ada kuasa. Kalau apa? Bila kita beriman kepada Allah dan bila kita letak kepercayaan. Back to apa yang kau tadi cakap. Kita beriman kepada Allah, betul, aku percaya Allah tu Tuhan. Tapi lepas tu kita percaya, nanti dia ikut balik. Maknanya kita dah meragukan kebesaran Allah tu. Tak boleh. Syarat tu tak komplit. Syarat dia adalah kau beriman dan percaya letak kepercayaan kepada Allah. 100%. Ya, Betul. Jadi tempat-tempat yang kau pernah pergi Is for the 10 minutes challenge kau cuba share dengan penonton pendengar kita tempat-tempat seperti mana? Tempat-tempat Suicide Tower paling atas sorang-sorang,
Suicide Tower tu kat mana? Boleh kau explain? Suicide Ada orang Tower tak tu tahu. dekat Pasir Ris Park sana. Wow. Okay. Ia nama je dah seram, Suicide Tower. Sebab dikenal sebab orang bunuh diri lah suicide. Oh, serius eh? Aku Itu, tak tahu je. Aku tahu dia mangrove. Aku tahu yang dia bird eye view tower je. Dia dekat Sungai Api-Api kan? Ya, Dekat kurang. Ilis Road tu. Okay. Okay, lagi. Aku pernah pergi sana. Untuk apa? Dulu. Untuk apa? Explore lah ni lah. Tapi dengan ramai-ramai lah. Ramai-ramai, bukan berdua. Okay. dah. Kalau korang nak tahu, aku pergi sana bukan satu kali. Ada beberapa kali juga aku pergi. Dan ada beberapa kali dalam banyak kali aku pergi tu, bukan bila aku naik atas, bukan nampak hantu, nampak orang tengah projek. Projek apa tu aku tak tahu lah. Hantu longgok lah tu. Hantu melonggokkan diri sendiri. Aha. Udah. Okay, lagi. Tok mana lagi? Berbalik yang kau pergi Suicide Tower tu. Okay, kita ada nampak kat YouTube tu kan. Kau even in your TikTok kan. Kau share yang kau kat Suicide Tower tu. Apa yang selain daripada hantu longgok ni, benda-benda apa yang kau dapat rasai ataupun nampak. Kau punya orang ni kira dapat nampak, dapat rasa ke macam mana? Sekejap, sebelum tu aku kasi habis aku cakap dulu. Okay. Suicide Tower, Bukit Brown Cemetery, Kubur Boyan, Lim Chu Kang Cemetery, Hendon Road, Ochang Hospital punya belakang. Kata ada orang ni cakap Suicide Tower dia simple. Okay, sebab tu aku cakap benda-benda yang aku dah pergi. Okay. So back to pada kau punya soalan tadi. Adakah aku boleh apa? Nampak Senang ataupun je dapat rasa jawapan. Dalam Islam kita tak ada istilah kita boleh nampak. Okay. Orang yang boleh nampak ni kemungkinan besar dalam badan dia ada jin. Allah tak ada cakap dalam Quran atau sahih hadis yang kita boleh nampak. Jadi kita jangan claim benda yang Allah tak pernah cakap. Alright. Jadi jin ni apa yang diorang boleh buat? Diorang boleh mewujudkan diri mereka sendiri. Diorang boleh wujudkan mereka sembari bentuk-bentuk macam perempuan pakai jubah putih kita panggil Melayu panggil pontianak. Ada jadi kecil-kecil kita panggil toyol dan sebagainya Jadi ini semua adalah jin. Okay. So bila diorang wujudkan menampakkan diri mereka sendiri, tu yang aku nampak. Dan aku hanya nampak apa yang Allah nak aku nampak saat tu je. Dengan kekuasaan, dengan izin Allah. Itu je. Kalau aku sendiri aku tak ada itu ability untuk nampak, tak ada pun. Bercakap tentang Pontianak. Tu kat sebelah tu. Kau tahu tak? Kesian tau. Banyak orang kena fitnah pasal Pontianak. Kenapa? Salah sebuah daripada fitnah terbesar yang di antara masyarakat kita, orang cakap ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan anak. Akan menjadi Pontianak. Padahal telah pun dikatakan bahawa kemungkinan besar ibu-ibu yang mati melahirkan anak tu mungkin mati syahid. Kenapa difitnahkan sampai jadi hantu orang tu? Kalau dia mati, dia bersyahid, dia masuk syurga senang. Sebab itulah. Tapi kenapa kena fitnah sampai jadi Pontianak orang tu? Kesian kan? Itu fitnah satu tau. Lagi satu fitnah kau nak tahu apa? Apa dia? Orang panggil dia Fatimah Rocker. Kesian Fatimah. Yang rock tu tak ada kena-mengena dia nama Fatimah tu The Rock. Entah kenapa jadi macam itu. Betul. Kira macam Kak Lima lah. Kak Lima tu kira Memang hantu Kak Lima. Itu fictional character. Tapi kesian. Siapa nama Fatimah kena Fatimah Rockers. Kena pula dia rocker. Ada ke Fatimah Rockers? Betul lah. Jadi kau pergi tempat gini, kau dah pun nyatakan kebolehan untuk nampak ke apa is most likely orang itu sendiri ada gangguannya sendiri. Betul. The funny thing is that baru-baru ni I would like to share. There's this new podcast going on by Ustaz Ruknuddin dan juga Ustaz Tamlikha. Mengisahkan nama podcast tu is Kisah Ruqyah SG. Okay. Ustaz-ustaz ni dua orang dengan lagi tu Ustaz Fadli Rosli. Diorang ni Fadli Rosli bagus. Ahli Ruqyah. Okay, ahli Alhamdulillah. perubatan Ruqyah yang syariah. Yang syar'i. Ya. Yang what it meant is that dia mengikut landasan agama lah, undang-undang agama. Dia tak menyimpang lah. Sebab Ruqyah ni jampi macam-macam boleh jampi. Betul, jampi yang tak betul. betul semua. So yang ustaz-ustaz ni diorang berlandaskan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran and Itu yang everything. kita panggil syariah. So aku dengar podcast ni and I learn a lot from there because ustaz-ustaz ni cakap yang kalau orang tu claim yang dia boleh nampak, dia boleh rasa, dia boleh apa, kemungkinan besar orang itu sendiri diganggu, bukannya ada kelebihan ataupun ada. Itu saya setuju lah. Itu dia punya myth lah kira. Correct, they debunk the myth lah. Okay. So from there we learn. Okay, kalau korang nak lebih tahu lebih lanjut tentang perubatan ruqyah, sihir and everything, korang boleh dengar lah podcast ni KRSG.
Kisah Ruqyah Mhm. SG. Okay. Ya, speaking of Ruqyah, tadi Brother Ish kita ni ada share sikit. Beliau, latar belakang beliau dulu, beliau ada sikit sebanyak Belajar. apa? Ada belajar lah. Belajar lah. Ada belajar. Boleh kau share sikit tak? Does this apply to you in what you are doing now sebagai kata orang pendinding diri kau? Okay, Brother Is mula belajar Ruqyah pada tahun 2015-16 di rawatan Ruqyah Singapura, dan juga masa pergi Malaysia, Indonesia pun ada juga belajar dekat situ. Jadi biasalah bila Ruqyah tu kita menghadap dengan orang yang kena sihir. Jadi memang secara langsung menghadap dengan jin, dengan tukang sihir. Nah, itu back dah lama, dalam 2015-16. Jadi apa soalan tadi? Adakah ia affect Does it apply? Ada Is it ada apply? kegunaannya. kegunaannya? Untuk kau buat this exploration kau Okay. ni. Bila kita pergi tempat-tempat gini, kan? Dan bila kita ada banyak kali waktu kita lalai sebagai manusia. Maksudnya ada beberapa momen tu kita lupa nak ingat Allah. Tak semestinya kita zikir. Maknanya kita cakap Alhamdulillah. Lawannya dia Subhanallah. Kita selalu ingat. Kita selalu ingat Allah. Ada beberapa momen bahawa Brother Is selalu lalai sebagai manusia. Dan bila tengah lalai tu, kadang-kadang diorang cari can. Untuk kadang-kadang kasih pening. Kadang-kadang kasih seram sejuk. Ain. Kadang apa? Ain. Tak, dia kasih kita pening. Penyakit ain lah ni. Kadang-kadang dia rasa dia bagi kita susah nafas. Aha. Dan kadang-kadang paling puaka, dia kasih kita was-was. Di mana bila kita nak baca doa, kita lupa doa yang kita nak baca. Wow. Tu lah, aku pernah nampak juga orang nak baca doa baca doa Dia jadi makan. remix. Remix. Baca ayat kursi, tengah-tengah ada masuk Al-Fatihah. Aku pernah kena. Jadi Oh, macam serius? kalau kita baca surah An-Nas kan, Qul a'udzu birasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Jadi waswas tu ada. Bila kita dah ada dalam situation gitu, was-was, sesak nafas, pening kepala, lupa-lupa doa, apa yang patut kita buat? Itu yang di mana experience yang kita kena belajar apa yang patut kita buat. Kalau kaki kita tiba-tiba sakit tak boleh jalan, apa yang patut kita buat? Jadi bila dulu menghadapi macam sihir dan jin ni, ada Brother Is selalu kena macam gini, dan kita belajarlah selalu kita usap kaki, baca selawat Nabi, baca doa-doa macam ayat kursi, 3 kul. Lepas tu kita usap di tempat tu, alhamdulillah sakit tu dah tak ada. Alhamdulillah pening tu tak ada. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah, of course. Semua dengan izin Allah. Betul. So, It makes a lot of sense eh.